Statistik pertama yang dikeluarkan pada tahun lepas, KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, mengesahkan hampir 30,000 pelajar tak ambil SPM pada tahun 2022. Walaupun kita convert dalam peratusan mungkin dalam 4%, 5% saja, tapi kita lihat nilai 30,000 itu. Cuma demografi tidak dinyatakan. Tak apa, kita pegang 30,000. Statistik kedua, pada tahun 2020 hingga 2022, sebanyak 188,884 pelajar Bumi Putra menolak tawaran ke IPTA. 200,000, kita kata 200,000 pelajar Bumi Putra menolak tawaran untuk sambung pengajian ke IPTA. Yang ni dah dapat offer ni, yang tak apply tu tolak tepilah, yang dah offer tolak. Baik, dan lebih 51%, kalau kita convert dalam statistik, lebih 51% menolak tawaran. Baik, trend ini terjadi antaranya disebabkan oleh mereka cenderung untuk terus bekerja kerana ada e-hailing, ada bisnes online, food delivery dan sebagainya. Baik Dato', memandang kepada situasi begini, adakah ianya akan memberi kesan jangka masa panjang kepada pembentukan ketamadunan, terutamanya survival Islam pada masa akan datang apabila mereka-mereka ini sudah tidak berminat lagi untuk ilmu? Oh, hebat soalan ni. Siap dengan statistik ni. Okey, sebelum saya jawab ni, pasal apa? Boleh cakap utara? Faham pasal utara? Pasal apa hangpa main mengaji? Pasal apa hangpa main masuk universiti? Ha? Mak bapak suruh? Pasal nak kerja? Pasal apa? Cuba ambil masa Ustaz, cuba fikir pasal apa aku main? Yang betul-betulnya pasal apa? Pasal takut orang kata duduk di rumah saja, budak ni tak pergi mana? Ha? Ataupun pasal tak ada peluang, internet tak cukup di rumah, universiti banyak sikit. Okey, sebelum saya nak jawab soalan ni, saya nak pergi pada satu benda yang semua kita dah buat. Saya nak tanya, dalam banyak-banyak doa supaya banyak boleh belajar, bagi ingat, belajar, bagi lapang dada, apa doa yang dah baca? Ha? Ada baca doa? Tak ada? Apa tak doa apa? Doa? Apa doa yang pasal doa? Rabbi syrahli. Apa doa bagi belajar boleh? Apa? Zidni ilman nafi'an. Lagi? Tadi siapa kata apa? Rabbi syrahli sadri. Lagi? Wa yassirli amri. Lagi? Wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Ni doa siapa ni? Doa ustaz. Kalut apa? Doa siapa ni? Ini doa Nabi. Ini doa Nabi Musa alaihissalam. Doa Nabi Musa. Sebab itu di negeri Perlis ni kita pentingkan mana Ustazah Faizah tadi? Mana Ustazah Faizah? Kita lancarkan Perlis berzikir, kita ajar doa-doa yang maksud, doa daripada Quran dan doa daripada sunnah. Dan kita mau rakyat Perlis ni belajar doa-doa. Antaranya doa tadi. Doa ni ialah doa yang mana apabila Allah kata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Izhab ila Fir'aun innahu tagha." Pergi ke Fir'aun, face Fir'aun. Dia adalah tagha, dia adalah pelampau. Ini heavy task. Satu tugasan yang sangat berat.
Quran kalau kita baca, nama Nabi apa yang paling banyak? Nabi Musa. Nabi Musa paling banyak dalam Quran. Sehingga ada sarjana menyebut yakadul Quran an yakuna Musa. Hampir Quran itu menjadi Musa. Kita baca surah apa? Nabi Musa datang. Baca, Nabi Musa datang. Cerita Nabi Musa sentiasa di highlight kerana dia punya struggle lawan Firaun tu sangat penting dan sangat relevan untuk sepanjang zaman untuk orang faham. Tak apa, saya bukan nak cerita pasal, nak cerita pasal doa tadi. Bila Allah kata idhab ila Firaun innahu tagha, bagi pada Firaun dia melampau. Nabi Musa kata apa? Rabbi syrahli, wa qala rabbi syrahli sadri wa yassirli. Rabbi syrahli sadri, maksudnya wahai Tuhanku, isyrahli sadri, lapangkanlah dadaku. Lapang dada ni bukan maksudnya ada kemudahan untuk melakukan tugas, tenang untuk melakukan tugas, berkeupayaan melakukan tugas, tak berkeupayaan daripada dalam diri sendiri. Sebahagian perkara yang kita tak dapat lakukan ialah kerana kita sendiri itu serabut. Bukan benda tu susah. Keserabutan itu ada di dalam diri kita. Nabi Musa kata, Rabbi syrahli sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Kerana kalau kita itu diberi keupayaan oleh Allah, maka kita akan boleh buat benda yang susah. Wa yassirli amri, dan mudahkan urusanku. Dan diri yang berkeupayaan, diri yang bersungguh-sungguh, diri yang rasa nampak apa yang nak buat, dan urusan itu juga dimudahkan. Wahlul 'uqdatan min lisani, dan rongkaikanlah ikatan di dalam lidahku. Maksudnya bagi aku dapat cakap orang jelas, kerana dia nak cakap kepada Firaun. Dia nak cakap kepada orang lain. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, supaya mereka faham apa yang aku cakap. Kalau tidak, dia seorang je faham. Buat presentation, hamba faham. Tak aku faham. Kan? Yafqahu qawli, orang faham apa yang aku cakap. Tapi Nabi Musa sambung lagi. Waja'al li waziran min ahli. Jadikanlah untuk aku, lantiklah untuk aku penolong daripada keluarga aku. Appoint for me a minister and assistant from my family. Lantik satu orang daripada keluarga aku, bantu. Waja'al li waziran min ahli Harun akhi, Harun saudaraku. Sebab tu sebahagian mufassirin kata dalam dunia ni tak ada orang yang lebih lagi dapat keuntungan lebih daripada Harun, yang mana Nabi Musa telah recommend bukan jawatan menteri, jawatan Nabi kepada dia, supaya Allah lantik Harun jadi Rasul. Orang lain recommend lantik jadi menteri, lantik jadi jawatan. Ni Nabi Musa minta Allah lantik Harun jadi Rasul. Harun akhi ushdud bihi azri, supaya dia dapat strengthen, increase my strength, supaya dia jadikan aku dapat menambah kekuatan aku. Jadi ada pembantu mesti membantu. Kalau kau ni bukan membantu pun menambah susah. Tak kan? Tengok Nabi Musa minta doa, tapi minta real. Secara praktikalnya, siapa minta pada Allah sebab musabab. Boleh je Allah bagi Nabi Musa berjaya. Tapi tabiat hidup dalam dunia mesti ada sebab musabab. Minta lantik sebab musababnya. Ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri, dan kemudian aku kongsi dengan dia tugasan aku, supaya dia share my task, supaya dia juga tanggung apa yang aku tanggung. Bukan dia tumpang aku, kau pergi di depan, aku di belakang kau. Kan kita kena dia belah. Yang tu kawan tak boleh memang pakai punya. Nak tahu kawan kita, masa susah dia kawan kita, masa senang dia ada okey. Tapi masa susah dia belah, masa senang baru aku daripada lama sokong kita.
Yang ni jangan percaya. Wa asyriku fi amri. Aku biar dia kongsi, dia share my task. Sama-sama dia dapat tugas. Untuk apa? Kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, supaya kami berdua dapat menyebut namamu banyak-banyak. Kami berdua dapat bertasbih, memujamu banyak-banyak dan mengingatimu banyak-banyak. Itu dalam hidup kita perlu doa yang betul dalam urusan kita, dan kedua teman yang betul. Faham tak ni? Kalau ada doa pada Allah bagi teman yang betul untuk bantu urusan kita. Mari universiti juga sama. Dalam sebuah dakwah juga sama. Kita minta Allah tolong kita dengan orang-orang yang boleh tolong kita. Okey. Baru saya nak jawab yang ni. Ilmu, Allah suruh kita tuntut ilmu. Tidak ada agama dalam dunia ni yang menjadikan landasannya adalah ilmu, melebihi Islam. Mula-mula surah pun daripada Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhan, read in the name of your Lord, baca dengan nama Tuhan. Awal-awal lagi. Dan Islam sentiasa agama yang evidence based. Mana ustaz, mufti, ceramah, apa dalilnya? Tak payah dalil. Tengok muka saya, terima. Tak pakai. Dia bukan sumber wahyu. Semua orang can be challenged. Boleh di-challenge. Yang tak boleh challenge adalah kitab dan sunnah. Dia tak boleh kata, oleh kerana saya mufti, saya cakap apa, hangpa dengar, betul salah, hangpa kena kira betul saja. Tak boleh. Agama evidence based. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Tuhan cakap dengan orang kafir yang melawan dia, datangkan hujah kamu jika kamu orang yang benar. Untuk apa Allah nak berhujah dengan orang manusia yang dia cipta sendiri? Tapi inilah agama hujah. Okay? Come up with your argument, your evidence. Mari, bring your evidence. Bawa evidence kamu jika kamu orang benar. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Jika kamu ragu, if you have doubt, jika kamu ada keraguan terhadap apa yang kami turunkan pada hamba kami, bagi satu surah yang serupa dengan Quran. Siapa bagi peluang? Allah tahu pun memang tak boleh pun, tetapi inilah agama yang sentiasa bersedia untuk menerima hujah. Kita belajar ilmu. Itu tujuan agama. Hatta dalam semua perkara, bukan saja agama, hal lain pun manusia belajar. Pada zaman Nabi SAW ada satu orang namanya Al-Harith bin Kaldah atau Kaladah. Dia ni dikatakan seorang, ia tidak Muslim, tapi dia seorang pakar di dalam perubatan. Sebahagian orang baca hadis palsu, Al-Ma'idatu baituda, perut adalah rumah sakit. Dia kata hadis Nabi, bukan Nabi kata, iaitu ada kata-kata Al-Harith tu bin Kaladah. Tetapi di dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, dalam kitab yang menceritakan tentang sahabat-sahabat, dia kata dia tak masuk Islam. Tetapi Nabi sering juga menghantar sahabat pergi berubat dengan dia. Pasal dia adalah kepakaran dia. Tadi ustaz kita kata doa. Nabi ada doa, baca doa. Allahumma rabban nas mudhhibal ba's ishfi anta syafi. Banyak doa. Nabi ajar doa untuk sembuh. Tapi Nabi tak semua orang sakit Nabi kata baca doa je, nak cari ubat apa, Tuhan yang penyembuh. Tak. Ada riwayat Nabi bakar daun tertentu dan kemudian sapu. Ada riwayat menggunakan habbatus sauda. Semua benda-benda ni menunjukkan Nabi berinteraksi dengan alam. Termasuk juga ilmu engineering dan seumpama. Tak boleh kata bismillah, kereta tak ada minyak pun boleh jalan. Dia tak macam tu. Kereta rosak pun baca doa, jalan. Ini hak sekarang ni banyak-banyak
Habib-habib lah, syekh-syekh yang nak buat, nak menceritakan keajaiban mereka. Nabi nak perang pun cari kuda, cari apa? Mereka semua ilmu sakti belakang. Yang kelima. Dan ramai orang terpengaruh di media sosial, ustaz ni boleh ni, tak payah mancing, pergi tepi sungai saja, ikan lompat masuk dalam perahu dia. Rubbish. Kita tak nafikan karamah kalau itu berlaku, tapi Allah tak buat karamah untuk benda-benda bodoh yang seperti itu. Bila Islam getir bertembur dengan musuh, datang pertolongan Allah. Duduk saja-saja ustaz, duduk saja-saja sambil isap rokok, boleh mari karamah, merepet. Oleh kerana itu, manusia disuruh belajar, disuruh mengetahui sebab, argument, disuruh membuat kajian. Islam berkembang dengan itu. Naiknya perpustakaan Darul Hikmah, naiknya perkembangan di Baghdad, naiknya ilmu-ilmu perubatan, hasil daripada mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian manusia develop ilmu. Apa yang ada di Barat hari ini ialah hasil asasnya. Saya pernah di Oxford. Di Oxford sendiri ada muzium-muzium dia juga menyebut tentang di mana Barat sentiasa berhutang budi dengan tamadun Islam. Berhutang budi dengan tamadun Islam. Di dalam engineering, dalam architecture, di dalam berbagai-bagai lagi. Cumanya nak belajar ilmu tu untuk apa? Itu membezakan Muslim dengan non-Muslim. Kita belajar ilmu pertama lillahi ta'ala. Belajar agama untuk menegakkan agama. Belajar ilmu dunia untuk mencari rezeki yang halal. In kana hadha kharaja libnihi liwaladihi saghir fahuwa fi sabilillah. Dalam riwayat Tabarani, sahabat tengok, satu orang tengok badan kemas semua, dia kata lau kana hadha fi sabilillah, dia ni patut pergi jihad pada jalan Allah, keluar pergi buat kerja aja. Nabi kata kalau dia keluar untuk cari rezeki pada anaknya, dia di dalam fi sabilillah. Oleh kerana itu, maka mempelajari ilmu. Macam mana nak dapat ilmu? Macam-macam. Datang universiti mendapat ilmu. Adakah orang PhD, orang nak timbul orang PhD saya ada ilmu? Tak. Ramai ulama tak ada PhD, alim. Ramai juga saintis yang tak ada profesor pun. Betul tak? Dia cuba, dia orang yang mula. Ni kita telefon siapa punya mula? Siapa yang mula rekod telefon ni? Alexander Graham Bell. Okey, Alexander Graham Bell pun dia universiti mana? Maksudnya demikian manusia develop ilmu. Kalau orang boleh duduk di rumah dan kemudian boleh alim, okey ya. Ketemu kalau duduk di rumah hanya duk cari nak jadi viral dalam Facebook, kemudian nak dapat untungan viral tu, dia mungkin berkhayal. Ada orang tertentu, itu pun dia melalui proses ilmu. Walaupun kadang-kadang kita belajar engineering, kita belajar architecture, kita pergi kerja yang lain, tapi ilmu mematangkan manusia. Ilmu mencetuskan cara fikir, dan ilmu memerlukan guru. Orang belajar sendiri pun boleh, tapi dia tidak ada peradaban, dia tidak ada ketamadunan dalam diri dia. Kita perlu untuk bertemu dengan guru. Belajar menghormati. Manusia makhluk bersosial. Menghormati guru. Maybe one day guru kita tidak lebih pandai daripada kita. Kita lebih pandai daripada guru kita. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia begitu mengkagumi Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Dia cuba untuk jadi macam Imam Zahabi. Setiap kali dia minum air Zam-Zam, dia minta ilmu Zahabi. Kemudian dia minum lagi, dia rasa dia telah mengatasi ilmu Zahabi. Bukan kerana tak hormat kepada puncak ilmu, tetapi maksudnya adalah demikian manusia boleh develop. Tapi pertemuan, bila tak ada pergi kelas, tak jumpa manusia yang hanya berinteraksi dengan media sosial, biadab, tak ada kehalusan bahasa, tak tahu nak bercakap dengan orang, tak tahu nak berinteraksi dengan orang, tak tahu nak tanya khabar. Jumpa orang senyap macam tu, dalam sini punyalah hebat, macam-macam dia punya ulasan. Tapi bila jumpa orang, tak ada bahasa. Sebab tu Nabi Musa kata, wahlul uqdatan min lisani.
Tak ada. Sebab tu perlu belajar, datang ke universiti, belajar bersosial, jumpa orang, belajar bergaul, menghadapi kehidupan. Kemudian falsafah kepada pendidikan, apa yang kita nak capai? Bukan soal viral boleh jual barang. Berapa orang yang boleh buat? Itu pun mereka ada latar belakang pendidikan sebagai amat besar mereka. Ialah apabila satu orang itu dia dapat mengetahui apa yang dia nak gunakan untuk ilmu dia. Nak guna untuk halal, perkara yang halal. Ilmu kita mungkin belajar architecture, mungkin belajar engineering. Tapi tidakkah dengan pelajaran engineering itu membentuk sistem fikir kita? Betul tak? Kalau nak begini, konsep begini. Walaupun kita belajar tentang mesin, kita belajar tentang aerofoil umpamanya, kita belajar tentang hal-hal yang seperti ini. Tetapi kita belajar konsep, kita belajar fizik. Tapi hukum hakam fizik yang kita belajar itu mengingatkan kita bagaimana penciptaan alam ni, bagaimana alam itu dicinta dan bagaimana kita relate to the creator of the world. Sebab tu kerajaan sendiri perlu memperkukuhkan falsafah pendidikan. The problem if the government themselves tak clear tentang macam mana sebenarnya yang dia nak. Dia nak budak-budak boleh jadi pekerja industri ke, ada duit ke? Dia juga ingin menanamkan pendidikan, bukan saja seorang engineer, tapi seorang engineer yang beradab, yang saleh. Kalau dalam konteks yang Muslim, bukan seorang arkitek saja, seorang arkitek yang Muslim, yang saleh. Ataupun kalau dia tidak Muslim pun, seorang yang tahu tentang tata susila kehidupan ini. Allah Allah.